Halo. Jadi dalam video ini kita akan bincang satu teknologi yang sangat hebat di dalam dunia ini, yaitu dinamakan nanoteknologi, nanotech. Okey, iaitu aplikasi nanoteknologi dalam industri. Okey. Jadi mestilah murid-murid pernah dengar nano semasa form 4. Dalam fizik kita ada belajar bukan? Tera, giga, dan mikro, nano. Okey. Jadi apakah itu nano? Saya terangkan sikit zarah nano dulu. Zarah nano ialah zarah yang bersaiz antara 1 nanometer hingga 100 nanometer. Jadi kalau ikut fizik yang kita pernah belajar, 1 nanometer sama dengan 1 darab 10 kuasa negatif 9 meter. Okey. Jadi kita boleh dapat satu idea saiz dia di mana. Okey, ini tempikai. Dan ini duit shilling, saiz dia duit shilling. Jadi sel darah merah kecil sikit. Jadi okey, jadi molekul air jadi nano dia di sini. Bahan nano dia antara saiz ini. Okey, ada contohnya grafin. Okey, ada karbon nano. Okey, dapat idea. Ini ada zarah nano emas. Okey, jadi mula-mula dapat idea sikit lah. Saiz dia sekecil mana. Okey, baik. Jadi apakah maksud nanosaiz? Nanosaiz adalah kajian tentang pengolahan bahan-bahan pada skala nano. Okey, iaitu antara 1 nanometer hingga 100 nanometer. Untuk menghasilkan produk baru ataupun peranti yang hebat, yang unik, yang sangat berguna. Okey. Manakala nanoteknologi adalah sudah bangunkan bahan itu ataupun perantian yang dapat memanfaatkan ciri-ciri zarah nano. Okey, ini nano saiz. Jadi lepas kajian, nanotech akan gunakan hasil kajian itu untuk membangunkan bahan dan peranti itu. Okey. So ini adalah nano saiz, maksud nano saiz dengan nanoteknologi. Okey, ini adalah contoh zarah nano. Grafen, karbon bertiup nano seperti ini. Dia sama macam helaian grafin, tapi dia digulungkan menjadi karbon bertiup nano. Okey, ini adalah zarah nano silikon dioksida. Ini adalah zarah nano juga argentum. Okey, semua inilah zarah nano titanium dioksida, saiz dia lah. Okey, bagaimana kita boleh lihat ini zarah nano ini? Okey, kita instrumen yang untuk memerhatikan struktur zarah-zarah nano adalah ada 3 mikroskop diatom yang ini dan juga pemancar elektron. Okey, dan semakin kecil saiz dia semakin besarlah nisbah antara luas permukaan dengan isi padunya. Okey, so ini untuk penambahan pengetahuan saja. Tak ada dalam buku teks lah, tak apalah. Kita boleh abaikan. Okey, jadi kita bagi idea sikit dulu, nanti baru kita fokus kepada salah satu zarah grafen lah. Okey, saiz zarah itu sangat kecil. Jadi membolehkannya menembusi lapisan yang sangat halus dan nipis seperti kulit, aliran darah, sistem limfa dan lain-lain. Maka ini membolehkan berbagai aplikasi dapat dicipta mengikut bidang ini. Okey. Jadi cikgu go through saja sebab nanti kita akan fokus lebih kepada kegunaan grafen. Okey. Jadi contohnya dia boleh menghasilkan semiconductor yang lebih kecil dan efisien. Dia boleh menghasilkan sel solar yang lebih efisien, bateri yang lebih tahan lama. Tekstur boleh menghasilkan fabrik yang kalis air, api, fabrik yang pelindung sinar banyak, berubatan, peranti ujian yang lebih sensitif, sensor yang lebih bagus. Okey, pertanian, racun perosak yang lebih efektif, makanan, bahan tambah makanan yang berskala nano, pembungkus makanan, anti-mikrob. Okey, ini umum saja. Okey, kegunaan untuk kegunaan nanoteknologi. Okey.
aplikasi yang telah dihasilkan. Okey, jadi sekarang kita akan masuk satu topik yang lebih penting dalam subtopik ini. Tadi pengenalan saja. Griffin good. F-E-N, Griffin. Sorry lah, tak pandai. Griffin. Okey, allotrop adalah unsur. Okey, kita cuba faham allotrop dulu kerana Griffin adalah allotrop karbon. Apa maksud allotrop? Allotrop adalah unsur yang wujud dalam dua ataupun lebih bentuk yang mungkin berbeza daripada susunan atom. Okey. Jadi dia semua adalah terdapat karbon. Okey, ini allotrop karbon tapi susunan dia berbeza sikit dari segi susunan atom. Ini grafit, graphene, barium. Okey. Jadi di sini kita fokus Griffin saja, Griffin. Okey, Griffin adalah allotrop karbon yang digunakan secara meluas kerana saiz dia berukuran 0.1 nanometer. Sangat kecil. Sangat kecil. Sorry. Okey, kerana saiz dia berukuran 0.1 nanometer dan terdapat dengan banyak secara semula jadi dan mesra alam. Okey, graphene. Jadi kita tengok sifat fizik dia, kuat, keras, lusina, pengalih haba dan elektrik yang baik, graphene. Okey, kenyang, bersifat tidak telap, okey, rintangan elektrik yang sangat rendah. Okey, dan sifat kimia dia adalah allotrop karbon yang paling reaktif dan dia terbakar pada suhu yang rendah dan boleh dioksidakan kepada graphene oksida dan bertindak sebagai mangkin. Okey, jadi di sini kita akan bincang kegunaan dia. Jadi semasa cikgu buat nota, cikgu telah Google juga. Jadi graphene ini memang sangat hebat. Sekejap cikgu tunjuk. Ada satu artikel yang memang khas understanding graphene. Okey, dia bentuk dia, allotrop dia, susunan dia. Dan baru saja 2004. Okey. Yang inilah dia dapat Nobel Prize lah. Okey. Dan juga ini sifat dia. Okey, tengok. There are well over 100 graphene product. Okey. Dan tengok estimate market value dia. Sangat berguna lah. Okey. Jadi kegunaan dia ada banyak. Cikgu ringkaskan saja, tengok dari segi elektronik. Ini sifat dia. Membrane untuk penurasan air. Kerana dia single layer as a perfect barrier. Okey. Elektronik. Dan dia adalah satu sensor yang very good. Okey. Dan dia juga biomedical technology. Okay, thanks to the high surface area, electron mobility, functional potential. Banyak lah dia macam barang ni. Dia gila, hebat gila lah. Composite and coding, membuat bahan composite, energy, storage, Griffin. Okay, cikgu boleh share lah artikel sini sangat bagus. Okay, tengok berapa banyak bidang. Gila. Okey, kita tengok balik nota kita. Terlalu banyak pening lah. Pelajar pun pening lah. Okey, kita tengok. Di sini cikgu ringkaskan. Okey lah, saya ringkaskan lah. Sama macam artikel tadi juga, kita bahagi kepada 6 bidang. Okey, seperti yang atas murid-murid pernah tengok, kita ulang balik saja. Okey, dari segi elektronik, Griffin dia untuk menghasilkan skrin sentuh telefon bimbit yang boleh dilibat ataupun transistor. Macam ni. Hebat lah. Tak pernah tengok Okey, sensor. Dia adalah di dalam ada sensor untuk alat pengesan letupan ataupun biosensor. Dia boleh sensor letupan. Okey, polimer dan komposit menghasilkan contohnya tayar, Griffin. Okay, ataupun racket tenis, Griffin more powerful, lightweight, macam ni lah. Okay, racket tenis Griffin. Okay. Dan selain itu, ini
yang selalu saya Google banyak dia cerita tentang bateri dia. Bateri graphene ini memang dia long lasting, bertahan. Sel solar super capacitor. Okey, teknologi bioberubatan, biosensor, kejuruteraan tisu. Yang ini adalah saya Google use for novel brain imaging application. Ini graphene jugalah, transparent. Okay, transparent sensors. Okay, membrane dia diguna dalam penurusan air untuk pemisahan air daripada campuran gas. Okay, cikgu ringkaskan saja, sebenarnya ada banyak. Okay, jadi saya harap murid-murid terdapat minat dalam bidang nanotech ni. Jadi untuk masa depan, mana tahu kamu boleh melipatkan diri dalam teknologi ni. Banyak lagi, rasanya banyak lagi boleh dihasil, banyak lagi aplikasi boleh dihasilkan. Okay, dalam bidang ini, nanoteknologi dengan nanosaiz. Okay, jadi di sini ada satu artikel apa? Oh, Nano Malaysia. Malaysia hebat lah. Nano Malaysia Autonomous Vehicles Navy oleh Nano Malaysia, ada nanomalaysia.com. Okay, merupakan kereta tanpa pemandu yang menggunakan teknologi nano. Without driver. Dia boleh on the road di nanomalaysia.com. Okay, murid-murid boleh cari internet tengok. Okay, so ini rasanya hari ini, video ini kita jangan cakap tentang kimia. Hari ini kamu telah banyak belajar, betul tak? Tentang ilmu baru ini, pengetahuan baru ini. Sama dengan cikgu juga. Nak cari buat nota ini, cikgu telah Google banyak. Cikgu telah baca banyak buku. Cikgu pun telah banyak tambahlah pengetahuan ilmu cikgu berkaitan dengan graphene ataupun nanotech ataupun nano size. Hebatlah phone ini. Okey, jadi itu saja untuk sedikit perkongsian berkaitan dengan nanoteknologi dalam industri kita. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Bye.